Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, untuk pembelajaran sains tahun 5 pada kali ini, kita akan mempelajari unit 2 manusia dengan tajuk kedudukan sendi, fungsi sendi dan kepentingan sistem rangka manusia. Standard pembelajaran hari ini ialah mengenal pasti tulang dan kedudukan sendi dalam rangka manusia, menyatakan fungsi sendi dalam sistem rangka manusia dan menakul kepentingan sistem rangka kepada tubuh manusia. Untuk pembelajaran ini, murid-murid sila rujuk buku teks dari muka surat 22 hingga ke 27. Ravi memerhatikan model rangka manusia. Cikgu, bagaimanakah tulang-tulang dalam rangka manusia bersambung? Tulang-tulang kita bersambung atau bertemu pada sendi. Contohnya, dua tulang pada lutut bertemu pada sendi lutut. Sendi ialah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Mari kita lihat kedudukan sendi pada rangka manusia. Sendi pada tulang leher, sendi pada tulang belakang, sendi pada tulang pinggul, sendi pada tulang pergelangan kaki, sendi pada tulang lutut, sendi pada tulang pergelangan tangan, sendi pada tulang siku dan sendi pada tulang bahu. Kesemuanya ada 8 tempat kedudukan sendi pada rangka manusia. Baiklah, apakah fungsi sendi? Sendi yang terdapat pada manusia mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Mengapakah perlunya sendi pada setiap penyambungan dua tulang? Mari kita fahami situasi yang berikut. Mengapakah saya tidak dapat membengkokkan tangan saya ni? Cuba lihat tangan Ravi yang sudah dibalut dengan kain anduh. Dapatkah Ravi membengkokkan tangannya? Ravi tidak dapat membengkokkan tangannya yang dibalut dengan kain anduh kerana tulang-tulangnya terhalang daripada bergerak. Tangan Ravi yang tidak dapat dibengkokkan ialah contoh keadaan tulang-tulang manusia jika tiada sendi. Bayangkan jika kita tiada sendi, seperti lukisan orang kayu ataupun stickman ini. Pada tangannya tiada siku, tiada pergelangan tangan. Di kakinya tiada lutut ataupun pergelangan kaki. Sudah tentu sukar untuk kita melakukan pergerakan yang dapat kita lakukan sekarang. Contohnya, jika rangka manusia mempunyai rupa ataupun keadaan seperti orang kayu ini, mesti kita susah untuk melakukan aktiviti. Contohnya, aktiviti seperti memanjat pokok, memegang pensel, menyuap nasi, dan sebagainya. Mari kita perhatikan atlet, penari dan pemain skateboard ataupun papan luncur seperti dalam rajah. Bagaimanakah mereka dapat menggerakkan anggota tubuh mereka dengan mudah untuk membuat pergerakan tertentu? Ya, ini adalah disebabkan oleh dengan adanya sendi. Sendi membolehkan pergerakan dan kebolehlenturan tubuh. Pergerakan tulang pada sendi membolehkan tubuh bergerak. Sendi yang berbeza membantu pergerakan tulang dengan cara yang berbeza. Contohnya, sendi pada tulang leher membolehkan pergerakan kepala secara pusingan atau putaran.
Sendi pada tulang bahu, tulang belakang membolehkan pergerakan bahagian atas tubuh. Sendi pada tulang bahu membolehkan pergerakan tangan ke belakang, ke hadapan, ke tepi atau membuat putaran. Sendi pada tulang lutut dan tulang pinggul membolehkan kaki dibengkokkan dan diluruskan. Jadi, berdasarkan pergerakan tulang pada sendi yang ditunjukkan, murid-murid nyatakan fungsi sendi. Sekarang, cuba fikirkan perkara ini. Tekan dan kenal pasti tulang-tulang pada tangan kamu. Pada pendapat kamu, mengapakah terdapat banyak tulang pada bahagian jari dan tapak tangan? Sekarang kita akan bincangkan topik kepentingan sistem rangka manusia. Sistem rangka sangat penting untuk tubuh kita. Mari kita perhatikan situasi di bawah. Okey, contoh yang pertama, apabila cikgu ataupun guru masuk ke dalam kelas, ketua kelas pun akan memberikan salam. Okey, bangun semua. Apabila terima arahan bangun semua, murid-murid kenalah berdiri. Okey, aktiviti berdiri memerlukan sistem rangka. Bayangkan apa akan terjadi jika tubuh kita tiada sistem rangka. Okey, cuba murid-murid bayangkan jika manusia ini tidak mempunyai sistem rangka. Maksudnya dalam tubuh kita ni hanya kulit dan isi sahaja. Macam dalam gambar ini. Pernah tak murid-murid nampak haiwan obor-obor? Haiwan obor-obor adalah contoh haiwan yang tidak mempunyai sistem rangka. Jika ia terdampar di tepi pantai, ia sudah tidak dapat bergerak. Okey, dan akhirnya akan mati di situ. Okey, situasi ini, apa akan terjadi kepada otak jika tidak dilindungi oleh sistem rangka? Bayangkan kalau murid ini terkena bola yang dibaling dengan kuat dan laju tanpa ada perlindungan daripada tengkorak. Sudah tentulah bola itu akan mencederakan otaknya. Apakah yang akan terjadi kepada organ dalaman jika manusia tidak mempunyai sistem rangka? Berdasarkan situasi di atas, mengapakah sistem rangka penting kepada tubuh manusia? Okey, sistem rangka sangat penting kepada manusia kerana sistem rangka yang ada melindungi organ-organ dalaman yang terdapat di dalam tubuh badan seorang manusia. Sebagai contoh, tengkorak dia melindungi organ yang paling penting di dalam manusia, iaitu otak. Okey, kerana otak adalah pusat untuk mengawal segala proses yang berlaku di dalam tubuh badan kita. Okey, seterusnya kita ada tulang rusuk. Tulang rusuk ni dia melindungi organ-organ penting juga. Contohnya paru, hati, jantung dan perut. Okey, sebab itulah sistem rangka manusia ini adalah satu langkah untuk melindungi tubuh ataupun organ dalaman manusia daripada tercedera. Oleh itu, kita perlulah bersyukur dengan ciptaan Tuhan. Jagalah tulang dan sendi kita dengan sebaik-baiknya. Elakkanlah melakukan aktiviti yang boleh mengundang kerosakan ataupun kecederaan pada tubuh badan kita. Okey, sampai di sini sahaja. Selamat belajar.